Okey, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi hari ini. Kita masuk bab baru, bab 11 iaitu kecerunan garis lurus. Okey, dalam tajuk kecerunan garis lurus ni, um, kita akan mencari nilai kecerunan garis lurus tu menggunakan 3 kaedah. Tetapi sebelum tu, kita kena kenal, awak kena tahu sifat-sifat garis lurus ni, sifat-sifat yang mana garis lurus yang ada kecerunan, yang mana ada kecerunan, yang mana kecerunan dia positif, yang mana satu kecerunan dia negatif, yang mana satu kecerunan dia yang tak boleh tak habis. Nilai dia tu tak habis-habis. Ada. Okey, kena tengok pada bentuk dia. Yang pertama, awak tengok pada gambar apa ni? Muka smiley ni. Tak apa nak smiley ni. Okey, awak tengok kalau dia garis itu, tengok je. Maksudnya bila dia bagi gambar, soalan bagi gambar, awak tengok dalam soalan tu garisnya condong ke kanan. Condong ke kanan. Okey, condong ke kanan. Dia menghala ke kanan, condong ke kanan. Ini kecerunan dia ialah positif. Condong ke kanan. Kalau condong dia tu ke kiri, kecerunan dia ialah negatif. Nampak dia letak mata ni positif, yang ni mata dia negatif. Okey, kalau dia mencancang. Mencancang ni maksudnya menegak. Menegak tu kalau dia tak habis. Dia tertakrif maksudnya tak habis. Mungkin dia start daripada sifar sampailah nombor ke 999 sampai tak habis nombor dia. Tu nama dia tidak tertakrif. Okey, ataupun dia mula daripada sifar ke nombor negatif 999 ke bawah dia ke bawah. Dia tarik ke bawah sampai habis bawah pun tak habis nombor dia. Itu kecerunannya. Kadang dalam soalan peperiksaan dia keluar macam ni. Dia bagi garis yang mencancang macam ni. Awak kena tulis nilai kecerunan dia. So awak dah tahu, dah tak payah kira. Nampak dia mencancang macam tu, kecerunan dia tidak tertakrif. Awak boleh guna perkataan tidak tertakrif ataupun simbol tidak tertakrif dia macam ni. Ni simbol dia. Simbol dia macam gini macam ribbon gitu. 8 terbalik melintang macam tu. Okey, baik. Seterusnya, kalau mengufuk. Mengufuk maksudnya melintang. Okey, kalau dia melintang, kecerunan dia sifar. Yelah, benda mendatar, mana ada cerun kan? Kita tak ada. Kalau kita jalan kaki atau jalan raya biasa, mana ada kecerunan? Tak cerun pun, tak ada curamnya di situ. Maka kecerunan dia sifar, tak ada kecerunan. Okey? Faham ya? Baik, kemudian yang kedua. Kecerunan boleh ditentukan melalui 3 kaedah. 3 kaedah. Kaedah yang pertama, macam tadi, kalau dia bagi awak gambar garisan sahaja. Contohnya macam ni, gambar garisan je. Macam mana kita nak kira kecerunan dia? Kalau macam ni, kecerunan positif kan? So, macam mana kita nak tentukan nilai kecerunan dia? Kita kira apa dia cakap? Kita kena kira jarak mencancang bahagi dengan jarak menegak. Okey. Jarak mencancang bahagi dengan jarak menegak. Mana jarak mencancang? Jarak mencancang tu yang ni, yang menegak ni lah. Sekejap ni. Jarak menegak bahagi jarak mengufuk, jarak melintang. Kira kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mengufuk dia 1, 2, 3, 4, 5. 5. So 5 bahagi 5 sama dengan 1. Sebab apa? Sebab dia condong ke kanan. Okey, dia condong ke kanan. Daripada bawah ni tarik ke kanan. Dia menghala ke kanan kan? Okey, yang kedua. Yang kedua, kalau dia tak bagi rajah tapi dia bagi awak koordinat macam ni. Garisan dan koordinat. Apa yang kita kena buat? Kita kena gunalah koordinat tu. Koordinat Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Okey. Itu bagi koordinat.
Kalau dia bagi pintasan, yang ketiga, kaedah ketiga, jika diberi pintasan, kita ambil pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Tetapi jangan lupa dia ada simbol negatif. Yang ini ialah formula. Jangan tanya datang daripada mana. Ini adalah formula. Mesti ada negatif. Okey, so pintasan Y ialah 5, pintasan X ialah 5. So negatif 5/5 ialah negatif 1. Okey, nampak? Dia punya garis tu condong ke kiri. Condong ke kiri. Dia menghala ke kiri. Okey, daripada bawah ke atas ke kiri kan. Daripada bawah ke atas. Ini ke kanan. Okey, ini ke kiri. Nampak dia punya kecerunan dia ialah negatif. Okey, baik. Ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, menggunakan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Kaedah yang kedua, menggunakan koordinat. Okey, koordinat X dan Y. Dan kaedah yang ketiga, kita menggunakan pintasan. Setiap kaedah ini bergantung kepada soalan yang diberi. Maksudnya, awak tengok soalan, tentukan kaedah mana yang sesuai awak nak gunakan untuk menentukan nilai kecerunan. Sekiranya, kalau dia bagi koordinat, kita gunalah kaedah koordinat. Kalau dia bagi awak pintasan, kita gunakanlah pintasan untuk cek kecerunan. Tapi kalau dia tak bagi apa-apa, hanya garisan di atas sebuah kertas graf ataupun sebuah kertas grid kotak-kotak macam ni, kita gunakanlah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, ingat ya, ada 3 kaedah. Bila buat latihan nanti, sentiasa rujuk bahagian ni. Jangan tak nak rujuk. Nanti tanya dengan cikgu, betul ke salah? Cikgu, yang ni nak guna jarak mana, cikgu? Ini nak guna kaedah mana, cikgu? Sedangkan benda tu terang-terang. Cikgu nampak ya, ada setengah tu dia tak nak tengok. Cikgu pun tak tahu kenapa tak nak tengok. Okey, orang sediakan soalan macam ni, nota macam ni untuk awak rujuk semula. Okey? Baik, faham? Kena rajin baca. Jangan tak suka baca. Okey? Baik. Seterusnya kita pergi pada soalan. Soalan A. Bahagian A. Cikgu tunjuk pada contoh ya. Kita tengok pada contoh. Contoh untuk A. Sekarang ni kita nak guna kaedah mana? Guna kaedah jarak mencancang dan jarak mengufuk lah. Okey, kenapa? Sebab tak ada koordinat, tak ada pintasan. Cuma ada kertas grid, kertas kotak-kotak. So, kita gunalah kaedah jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okey, sekarang kita kira. Sekarang dia condong ke mana? Nampak? Dia tarik pada bawah ke atas. Dia condong ke kiri. Bila condong ke kiri, awak punya kecerunan mestilah negatif. Okey, baik. Jangan lupa. Okey, jarak mencancang dia ialah 1. Nampak kotak kat sini ya. Cikgu kira kotak tepi garisan ni 1, 2, 3, 4. 4 per 1, 2. Ni 1, 2. Okey, 2. Ingat, dia negatif. Kenapa? Sebab dia condong ke kiri. Negatif 2. Okey. So, kecerunan dia negatif 2. Kena ingat tu. Jangan cuai. Okey, baik. So, nombor 1, nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2. Awak buat nampak? Nombor 1 tu dia condong ke mana? Condong ke kiri. So, jawapan awak mesti jawab sendiri So, nombor 2 dia condong ke mana? Dia condong ke kanan. So, awak punya jawapan mesti positif ke negatif. Nanti latihan cikgu nak tengok. Okey, baik. Tahu dah kan? Okey, seterusnya. Dia bagi apa pula ni? Dia bagi awak koordinat. Okey, baik. Cikgu ambil satu contoh. Cikgu terangkan daripada contoh. Dan cikgu akan ambil salah satu soalan daripada sini. Daripada bahagian B ni. Okey, baik. Kita fokus pada contoh ni dulu. Contoh ni koordinat A42. Cikgu tulis balik. 42. B78. Kita nak cari kecerunan satu garis ni Tak ada gambar kan? Gambar tak ada. Okey, tapi kalau ada gambar, kita dah boleh agak. Kalau gambar tu condong, garisan tu condong ke kanan, dia positif. Kalau condong ke kiri, dia mesti negatif.
Okey, tapi sebab tak ada gambar, kita gunakan koordinat sahaja. Okey. So tanda dulu. Ini X1, X2. Y1, Y1 dan Y2. Tanda. Jangan tak tanda. Cikgu sendiri tanda. Tulis balik lagi. Okey. Baik, apa dia punya formula? Formula dia ialah, formula untuk kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, apakah Y2? Y2 dia ialah 8. Tolak Y1 dia ialah 2. Bahagi tolak Y2 tolak Y1. Y2 dia ialah 8, Y1 dia ialah 7. Okey. Kemudian sini salah tu tadi tu. Sorry. Kemudian X2. X2 dia ialah 2. Tolak X1 dia ialah 4. Okey. 8 tolak 7 ialah 1. 2 tolak 4 ialah negatif 2. Okey, nampak? Sekarang ni, bila awak dah dapat nombor tu negatif dekat bawah, awak kena tulis semula. Awak jangan tinggalkan jawapan awak dalam bentuk macam ni. Kenapa? Negatif tak boleh berada pada penyebut. Bila salah satu pengangka atau penyebut itu adalah negatif, maka automatik pengangka dan penyebut tu akan jadi negatif. Keseluruhannya adalah negatif. So, tulis balik. Jangan tinggalkan jawapan awak dalam bentuk 1/-2. Tulis balik. Sebab bila salah satu negatif, maka semuanya akan jadi negatif. Negatif 1/2. Ini. Baru dapat markah penuh. Ingat tu. Okey, tulis semula. Kalau awak dapat negatif pada salah satu pengangka dan penyebut, awak mesti tulis semula, letakkan negatif itu di tengah-tengah. Okey, baik. Itu contoh. Cikgu nak ambil contoh seterusnya ialah nombor 3. Soalan nombor 3. Baik, soalan nombor 3. Kita fokus pada nombor 3 ya. Yang lain awak buat sendiri. Okey, nombor 3. Senang je. Tulis dulu. Kecerunan. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, labelkan dia. Ni X1, X2, Y1, Y2. Y2 ialah negatif 6. Tolak 2. Y1 ialah 2. Per. X2 ialah sifar. Tolak X1 ialah negatif 2. Hati-hati. Nanti ingat sini dah tolak. Oh, ni dah tertolak. Letak tolak je sekali. Apakah kesilapan yang sering pelajar buat ialah bila menulis tengok macam ni tadi, ni contoh contoh kesalahan. Negatif 6 tolak 2. Okey, ini yang tadi pengangka tadi tak ada masalah. Tengok dekat X pula. X2 sifar. Dia tak letak tolak. Dia tak suka letak tolak. Tengok macam cikgu buat. Sifar tolak. Negatif 2. Tapi apa yang murid suka buat ialah dia tahu tolak. Tapi mentang-mentang tolak tu daripada 2, dia terus buat macam ni. Tolak 2. Salah. Tolak ialah simbol tetap. Nombor ni ialah negatif 2. Hati-hati di situ ya. Ni. Contoh kesalahan di sini. Ini yang salah ni. Ni salah ni. Okey. Baik. So,
cikgu teruskan. Ini contoh kesalahannya. Cikgu highlightkan kat sini. Ini contoh kesalahan. Kita teruskan pada jalan kira kita kat sini. Negatif 6 tolak negatif 2. Awak tekan kalkulator. Awak akan dapat satu nombor. Ni pun tekan kalkulator. Sifar tolak negatif 2. Okey. Ini sama simbol dia jadi. Ni sama simbol. Negatif sama simbol. Semua benda yang sama simbol dia akan jadi positif. Bila tekan kalkulator, tekan sifar, tekan tolak, letak kurungan, letak tanda negatif ataupun tolak tersemula, letak nombor 2 dan letak kurungan balik. Baru kalkulator awak akan memberikan jawapan yang betul. Okey. Per berapa sama dengan berapa. Positif atau negatif. Awak tengok. Ingat. Macam cikgu pesan tadi. Kalau salah satu pengangka ataupun penyebut itu negatif, okey, awak kena tulis semula, letakkan negatif tu di tengah-tengah. Okey, faham? Baik. Kalau dah faham, kita pergi pada kaedah yang seterusnya, iaitu menggunakan pintasan. Pintasan. Okey. Kaedah pintasan. Baik. Tentukan kecerunan bagi setiap garis lurus yang berikut menggunakan pintasan, ya. Okey, sekarang cikgu pergi pada contoh. Ingat, apa dia punya formula? Dia dah bagi dah dekat sini formula dia. Formula dah ada, ni. Ni. Pintasan Y bahagi pintasan X tapi ada negatif. Okey, kita letak dulu negatifnya tengah-tengah. Kita baca pintasan Y ialah 3. Per pintasan X ialah negatif 4. Nampak ada negatif, ada negatif. Bila tekan kalkulator, apa awak kena buat? Tulis macam ni. Negatif kurungan negatif 3/4. Nampak dalam contoh dia tak terangkan. Okey, sebab tu ada masanya kita tak boleh tengok pada contoh. Nanti awak tak faham. So, dalam kalkulator awak tekan dulu tolak, letak kurungan, tekan tolak balik, tekan 3/4. 3/4 gunakan ABC, ya. Tekan fungsi ABC. Okey. Kemudian tutup kurungan. Jadi, awak akan dapat jawapan yang betul, iaitu 3/4. Okey, baik. Sekarang, cikgu ambil nombor 3. Okey, nombor 3. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, kecerunan dia. Tu dia betul-betul. Kecerunan. Kita fokus pada ni. Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X sama dengan negatif pintasan Y. Tengok dekat graf Y sini, negatif 4. Ada negatif kan? Letaklah kurungan sayang. Negatif per X kat sini negatif 10. Negatif 10. Okey. Bila dalam situasi macam ni, apa awak kena buat? Awak tekan negatif. Awak tekan dulu. Okey, dalam kalkulator dia pening. Nanti kalkulator pening. Awak letak dulu negatif ni. Awak tekan dulu negatif 4. Kemudian tekan ABC sebab kita nakkan jawapan dalam bentuk pecahan. Tekan fungsi ABC pada kalkulator. Kemudian tekan negatif 10. Letak kurungan, ya. Jangan lupa letakkan kurungan. So, awak akan dapat satu pecahan yang tidak wajar. Satu pecahan wajar. Awak akan dapat satu nombor di sini. Terus, ingat. Cikgu ulang balik. Macam mana nak tekan nombor ni. Macam mana kita nak tekan menggunakan kalkulator negatif. Negatif 4 per negatif 10. Apa awak kena buat? Awak jangan tekan negatif yang di sini, ya. Jangan. Tapi terus tekan negatif pada nombor itu. Awak buat apa? Letak kurungan. Dengar baik-baik. Cikgu terangkan. Dengar baik-baik.
pada kalkulator awak letak kurungan, letak negatif, tekan 4, tutup kurungan. Tekan ABC, kemudian buka kurungan, tekan tolak, tekan 10, tutup kurungan. Tekan sama dengan. Awak akan dapat nombor pengangka dan penyebut di sini. Nampak negatif di sini tak kacau. Automatik awak akan dapat jawapan. Okey, sekiranya ada soalan, apa-apa soalan awak boleh WhatsApp cikgu. Tolonglah WhatsApp. Sebab kenapa tak guna Telegram? Lambat. Kadang-kadang lepas 2 jam baru cikgu reply. Sebab Telegram terlalu banyak grup. Macam cikgu cakap sebelum ni, ya. So ada setengah grup tu sentiasa update, duduk kat atas je lah.